Saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Menteri untuk menjawab. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Selamat tengah hari, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan ahli parlimen yang telah membahaskan untuk sesi pergolongan RUU untuk Kementerian KPPK, dan saya ingin mengupas satu persatu setiap perbahasan yang telah diketengahkan dan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Ulu Rajang, Yang Berhormat Kuala Kedah, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Kepong, Yang Berhormat Lumut, Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Kepong, Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat Sepang dan juga Yang Berhormat Arau. Tuan Pengerusi, untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputih mengenai ses RM5 dan juga tak ada nama ke tadi? Menteri. 30 juta. Nama jempol tak sebut. Oh ya, minta maaf jempol juga. Okey, terima kasih. Okey, izinkan saya teruskan pergolongan, dan untuk ses yang RM5 ini adalah belum dimuktamadkan dan merupakan cadangan yang sedang diperincikan oleh MPOB. MPOB sedang mendapat maklum balas daripada pihak industri, dan tarikh tutup cadangan dan maklum balas oleh pihak industri adalah pada 30 November. Oleh itu kita akan meneliti perkara ini, dan seperti mana yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Seputih untuk mengadakan dialog dengan pemain industri, pihak kementerian kita sentiasa terbuka dan juga mendengar nadi setiap pengamal industri ini dan juga pemegang taruh. Dan seterusnya untuk Menteri menjawab boleh tanya, kerana saya tak sempat. saya tak izinkan dulu. Saya akan cukai. 10 minit pertama saya akan lepas ni saya akan bagi ruang. Biar saya jawab dulu. Terima kasih. Kalau boleh tentang cukai. Saya lagi cukai yang dikenakan boleh. Yang Berhormat saya ingin teruskan. Bagi Menteri jawab dulu lah. Bagi Menteri jawab dulu. Dan saya juga ingin menjawab mengenai tuduhan Yang Berhormat Seputih mengatakan bahawa kita tidak berperikemanusiaan tentang menamatkan kontrak Ketua Pengarah MPB ataupun Malaysian Paper Board. Sebenarnya kita memberi melakukan penstrukturan semula untuk Malaysian Paper Board, dan kita telah mencadangkan untuk mencari pengganti. Jadi perkara ini adalah memang sejajar dengan MAA syarikat MMPB, dan ia tidak melanggar mana-mana undang-undang ataupun peraturan di dalam agensi itu sendiri. Dan perkara ini juga bukan baru, sebab semasa Kerajaan Pakatan Harapan juga Yang Berhormat Seputih juga telah menamatkan kontrak Ketua Pengarah MPB, dan ini juga berlaku di zaman Pakatan Harapan. Jadi I would like to, dengan izin, please don't minta penjelasan. Saya tak pernah tamatkan kontrak perkhidmatan. Mana-mana pegawai yang bekas Ketua Pengarah itu dia sudah tamat perkhidmatannya. Don't mix up. You know, that is your problem. Okay, not only that, bukan itu saja, di peringkat BOD, Board of Directors juga, ada juga Board of Directors yang ditamatkan perkhidmatan mereka walaupun mereka belum tamat tempoh. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, semua ada juga Yang Berhormat daripada Pakatan Harapan yang dilantik untuk menerajui Board of Directors ketika itu. Betul, jadi saya rasa perbezaannya saya tak sebut anggota lembaga. Yang Berhormat Seputih. Okay, we are talking about the jawatan Ketua Pengarah. Yeah, don't mix up. Don't mix these two things up. Okay, let me finish my this one. Board of Directors political appointee. Saya ingin saya sebenarnya tidak berminat untuk menjawab soalan politik. Cuma saya ingin mengetengahkan fakta yang berlaku. Dan saya juga ingin menjawab
isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputih mengenai peranan SARA Spice. Peranan SARA Spice ini, saya mengatakan bahawa sebab kita dituduh menubuhkan SARA Spice untuk memonopoli pemasaran, to monopolize the marketing of buying all the papers. So, saya menjawab, itu adalah tidak benar. Sebab di peringkat MPB, kita terpaksa pisahkan MPB dengan SARA Spice, di mana MPB akan melaksanakan tanggungjawab sebagai penyelidik dan juga untuk memajukan industri lada, dan SARA Spice fokus kepada pemasaran. Dan walaupun ia fokus kepada pemasaran, bukan bermakna ia monopoli pembelian dan pemasaran lada hitam itu sendiri. Statement saya semasa press statement ada dalam recording mengatakan, dengan izin, I would like to let everyone know that SARA Spice is not formed to monopolize the marketing of pepper, but we actually open up another opportunity to help the smallholders so that they can have a better price. Then ada dealers, peraih yang sedia ada, kita masih maintain lesen mereka supaya mereka ada persaingan yang sehat. Dan apabila persaingan yang sehat ini berlaku, they can get a competitive price. So that is our objective, to help the smallholders. So saya ingin menolak dengan sekeras-kerasnya Tuan Mahan bahawa saya tidak faham apa yang saya sebut. Dan saya ingin menjelaskan. Ini punya post yang gambar Yang Berhormat ini, saya nak baca. Kalau Yang Berhormat misquoted, saya rasa mungkin lebih baik Yang Berhormat Seputih, memberi penjelasan. izinkan saya ingin meneruskan, dan please see my recording version in YouTube. That is what I said. No, what I want is to clarify what you have said. Yang pada pertama ialah Deputy Minister of Plantation, Willie Mongin, refuted talks of SARA Spice, Berhad taking over the pepper purchase operation from Malaysian Pepper Board. This paragraph is wrong. Saya rasa Yang Berhormat perlu jelaskan, terangkan di Sarawak. Yang Berhormat Seputih, I think you just pick up part of the snippet of the press statement. I saw that statement just now. It also mentioned to have a healthy competition and also to allow other dealers to continue the please don't pick just snippet of the information, because I'm very well versed with pepper and cocoa. So, dengan izin saya continue my pergulungan. Terima kasih. Menteri, terima kasih. Saya faham Yang Berhormat Seputih very dedicated lebih 10 minit Timbalan Menteri. Boleh mencelah tak? Saya tidak izinkan pencelahan. Nanti sekejap. Sudah lebih 10 minit. Nanti saya bagi. Selepas ini. Menteri, saya dulu kita cerita benda besar-besar lah ni. Benda-benda Seputih ni kecil-kecil punya hal. Pontian, nanti selepas ini saya bagi ruang. Ya. Menteri, boleh saya mencelah sikit? Izinkan saya teruskan. Dan untuk persoalan yang dibangkitkan oleh Tuaran mengenai peranan MTIB di Sabah, dan ingin saya perjelaskan bahawa MTIB mempunyai peranan yang cukup besar bagi membangunkan bagi pembangunan manusia dan juga latihan. Selain daripada itu, peranan untuk membenarkan atau memberi permit import dan ekspor telah diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Sabah. Dan seterusnya, saya ingin bagi sedikit ruang kepada Yang Berhormat Pontian. Tadi Timbalan Menteri menyebut tentang MPOB. Apa yang saya nak bangkitkan di sini ialah pengerusi MPOB dalam surat khabar hari ini menyebut bahawa Yang Berhormat Machang, beliau pengerusi MPOB, akan ada keuntungan luar biasa ataupun windfall tax atau cukai durian runtuh sebanyak 500 juta ringgit pada tahun hadapan akibat daripada kenaikan mendadak harga sawit. Harga sawit ini tak pernah naik sehebat ini. Lebih RM3,000 setan minyak sawit dan lebih RM700 buah tandan segar setan. Selama 12 tahun inilah kali pertama sawit begitu hebat kenaikannya. Jadi kalau kita dapat 500 juta windfall tax itu, boleh tak diberikan kepada geran untuk tanam semula sawit dan getah? Itu persoalan penting. Selain daripada itu, mulai Jumaat yang lalu, India telah menurunkan cukai import sawit daripada Malaysia daripada 37.5% kepada 27.5%, dengan perkataan sawit akan dijual dengan hebatnya ke India yang ada 1.353 bilion penduduk. Sikit sahaja beza penduduk dengan China. Jadi kita berharap sawit akan lebih hebat pada masa akan datang mulai tahun depan. Terima kasih.
Perdana Menteri, Tambah. boleh Saya boleh tambah Okay, apa terima kasih Yang Berhormat Pontian. Saya Saya nak ingin tambah apa Yang teruskan Berhormat Pontian katakan. dahulu. Saya akan Sikit bagi saja. ruang sekejap lagi nanti. 15 saat. Izinkan saya. Tambah. Sini dulu, Saya akan Boras. bagi Nanti, ruang ya. Tanpa dulu. izin daripada tuan, boleh. Izinkan saya Salim TIB. selesaikan memberi jawapan kepada semua isu yang dibangkitkan. Saya akan bagi ruang. Tuaran tadi yang pesan Tuaran, sahabat saya tu. akan bagi ruang. Sila duduk dulu. Boleh, Sila Okey, duduk okey. dulu. Nanti saya akan bagi ruang. Okey, Ini terima Puncak Borneo, dia tidak takut. Nanti Okey. dia bagi ruang. Ya. Okey, saya nak ingin menjawab untuk isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Hulu Rejang. Peruntukan IPG yang diberi pada tahun 2020 adalah 100 juta dan 2021 disarankan 300 juta dan ini telah mengambil kira keperluan dan kebajikan penoreh memandangkan situasi COVID-19 yang belum selesai lagi. Ini memandangkan peruntukan 100 juta pada awal tahun 2020 tidak mencukupi dan di atas keprihatinan kerajaan sebanyak 50 juta lagi telah ditambah menjadi peruntukan bagi tahun 2020 adalah berjumlah ringgit Malaysia 150 juta dan sejak Januari 2020 sehingga kini sebanyak 157.3 juta dan IPG telah dibayar kepada 127,420 pekebun kecil bagi 163.4 juta kilogram getah dan semestinya peningkatan kepada 300 juta ini akan memberi sedikit ruang kepada penoreh getah kita untuk menikmati IPG yang akan kita laksanakan pada tahun 2021 nanti dan ini kita amat berterima kasih kepada kerajaan kerana telah meningkatkan daripada 100 juta kepada 300 juta iaitu 200% peningkatan. Berkaitan IPG. Okey, nanti saya akan bagi ruang. Izinkan saya habiskan dulu. Dan juga saya ingin menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lumut, iaitu mengenai isu status isu buluh. Buluh telah diterima sebagai salah satu spesies untuk pinjaman ladang hutan. Datuk Speaker, dan syarikat yang berminat boleh memohon pinjaman saya mudah sebelum untuk bercerita tanaman pasal buluh. buluh ni, tadi pasal getah tu, sebelum pindah kepada buluh. Yang Berhormat masih salah, nanti saya bagi ruang. Izinkan saya habiskan dulu. Kamu bertukar tajuk. Sedikit Izinkan saya habiskan dulu. Bertukar tajuk yang lain. Nanti saya bagi ruang. Boleh, ya? Saya ada 2 minit saja lagi. Nanti saya bagi ruang. 1 minit. Okey, dan ia juga disokong dengan 500 juta yang diberi oleh MOF dalam bentuk revolving fund seperti yang telah diumumkan dalam belanjawan 2021. Dan seterusnya untuk Yang Berhormat Tuaran sekali lagi mengenai Pasir Putih. Yang Berhormat Pasir Putih mengenai isu KENAF dan juga LKTN, Lembaga KENAF Tembakau Negara dan juga saranan beliau untuk kerajaan perlu tumpukan kepada value added product dan ingin saya perjelaskan adalah sukar untuk membandingkan KENAF dengan tembakau. Tembakau sudah tidak lagi kompetitif untuk ditanam. Dan yang kedua adalah menjadi harapan supaya KENAF menjadi sumber komoditi yang menguntungkan sebab KENAF masih baru iaitu lebih kurang 10 tahun secara komersial berbanding dengan yang sawit yang telah lama menjangkau melebihi 100 tahun dan kita patut bagi ruang kepada pengusaha-pengusaha pekebun kecil KENAF supaya mereka ini dapat menggilap ataupun memperkasakan industri KENAF ini. Dan dasar industri komoditi negara akan memberi tumpuan kepada industri hiliran. Dan saranan adalah menjurus kepada 60-40 ratio supaya ia dibuat kepada produk hiliran KENAF itu sendiri. Dan saya bagi ruang kepada Pasir Salam. Terima kasih. Saya dah tunggu lama dah Yang Berhormat. Duduk. Sik, mohon juga sikit ya. Budak-budak duduk dulu. Saya, Datuk Speaker, nak Cucu ucap Yang Berhormat tengah lihat tau. Duduklah. Jangan sampai nanti baru belajar banyak lagi. Banyak lagi perlu belajar. orang tak akan lupa Yang Berhormat. Duduklah. Orang tak akan lupa. Wasting your time, my time. Datuk Speaker, saya ucap tahniah kepada Timbalan Menteri ni daripada Puncak Borneo ni. I'm impressed with your
jawapan di dalam Dewan ini. Hebat juga orang Puncak Borneo ni. Okey. Datuk Speaker, saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri berkenaan dengan nasib pekebun-pekebun kecil getah ni. Sampai bila kita nak melihat pekebun kecil ni hanya mendapat subsidi, bantuan sedikit sebanyak daripada kerajaan. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan, terutama kementerian yang berkenaan, melihat apakah perancangan untuk meningkatkan ekonomi mereka dengan melibatkan mereka dalam upstream and downstream. Kita lihat sekarang ni, produk getah ni yang berasal daripada susu getah dan getah ni, yang kaya-raya jadi jutawan, biliawan dan sebagainya, bukannya pekebun kecil yang menanam getah. Menanam getah yang kaya ni yang duduk di Kuala Lumpur, duduk di kawasan industri. Kenapa tidak kerajaan mulai daripada sekarang think out of the box, ya, bantu mereka ni untuk menjadi usahawan, mengeluarkan produk-produk yang berasaskan getah. Mereka tak boleh remain forever dengan izin sebagai pekebun dan menoreh mendapat sedikit sebanyak pendapatan. Produk dia orang. You see the top club making billion of dollars. Supermax juga mengeluarkan produk berasaskan getah. Kenapa pengusaha pekebun-kebun getah ni remain poor forever? Yang berhormat Pasir Salak. Jadi itu saya minta, sudah sampai antara masa ni, pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin pembangkang, we are together melihat pekebun-pekebun ni betul-betul terbela. Tak boleh lagi dengan subsidi-subsidi sikit-sikit tu. It won't go far. Ya. Okey, terima kasih. Sebelum akhir, Pasir Salak. sikit-sikit lagi. Saya nak betulkan apa yang Puan Tian sebut tadi. Dia kata dengan izin, this is the first time in 12 years. Harga sawit berapa? 3,000 satu metrik tan. 3,400. Dia tak lupa masa saya chairman Pekra dulu, harga sawit 4,000 satu metrik tan. Jangan perkecilkan. Okey, terima kasih. Tak maaf, Pasir Salak. Saya Pasir Salak. Okey, Tuan Speaker, saya minta 5 minit lagi untuk menjawab. Okey, Menteri, saya nak teruskan. Apa ni? Apa standing ordernya? Tuan Speaker. Tuan Pengerusi ingin izinkan saya teruskan pergulungan saya sebab saya. Sekejap. Standing order apa? Peraturan Tetap 364 Pasir Salak tadi panggil MUA budak dan saya rasa tak ada modal lain ke? Tuan Speaker, memang can you please let me explain myself first? No, I want to explain to you. Yang dia bertua. I'm 72. How old is she? Tuan Speaker. How old is he? Tuan Speaker. Menteri. Speaker, mau Menteri berjawab. Menteri. Jawapan saya. IPG. Ini bukan kali pertama. Tuan Pengerusi, izinkan saya habiskan pergulungan saya. Tuan Speaker. Apa? Tuan Speaker. Saya tak apa. Saya nak nasihatkan kita berbudi pekertilah, ya. Tuan Speaker, let me explain first. I have not explained. Kepada semua kita berbudi pekerti, ya. Silakan Menteri habiskan. Tuan Speaker, I raise a standing order. You should at least listen to what I have to say first. Saya dengar, cukup lah. I have not said anything. Buat standing order, duduklah. Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya punya ruling is... You have not heard my explanation. Kita janganlah kacau ganggu begini. This is not kacau ganggu. This is a very important point I want to make, Tuan Speaker. Saya nak minta semua kita berbudi pekerti di dalam Dewan. Saya minta Menteri menghabiskan sekarang juga. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Izinkan saya teruskan pergulungan. Tuan Speaker, sama ada istilah budak adalah parliamentary atau tidak parliamentary? Bolehkah buat satu ruling di sini? Saya rasa tadi itu kita kena tengok konteks. Can I have a ruling on this? I think itu yang disebut oleh Serambut. This is not the first time MUA has been called budak, and this is bullying, and other children are watching our proceedings.
Apa memang budak apa? Saya tak akan bangun Saya pasir 72 salah tahun, orang dia ke umur kerana berapa tahun? Saya menghormati Sudahlah, sudah. Sudah. Duduk. Yang Berhormat Menteri, tolong habiskan. Menteri, boleh Okay, saya... terima kasih. Tentang MPB. Can you give me a ruling? Dia lepas ni. Mengenai You isu can give me a ruling. As a speaker, you must give me a ruling. Is Saya it dia parliamentary or not parliamentary? Saya dia lepas ni. Tak boleh macam inilah, Tuan Speaker. Must give me a ruling. Itu Ya, saja saya kita akan minta. buat ruling lepas ni. Is it parliamentary or not? You cannot say cukup. Itu bukan cukup, tak Yang cukup. Menteri. Itu ialah peraturan. Are you Yang giving me a Berhormat ruling Menteri. or not? Yang Berhormat Menteri, Yang Menteri, We are equal saya here. boleh saya Tolong membetulkan habiskan. fakta sikit tentang MPB tadi. Okey, saya ingin teruskan. Saya tidak ingin lagi pencelahan. Izinkan saya habiskan semua pergolongan dan menjawab isu yang dibangkitkan. Dan untuk isu yang dibangkitkan mengenai tahap pensijilan minyak sawit mampan Malaysia ataupun MSPO, setakat 19 November 2020 sebanyak 88.1% ataupun bersamaan dengan 5,797,801.64 hektar daripada 5,900,150 hektar kawasan tanaman sawit di seluruh negara telah mencapai pensijilan MSPO. Bagi pencapaian di setiap negeri, peratusan pencapaian adalah seperti berikut. Yang ketiga tertinggi iaitu Sarawak 100%, Kelantan 95.5%, Pahang 94.75% dan seterusnya yang lain adalah di dalam lingkungan 40% sehingga ke 80%. Dan untuk menjawab soalan mengenai sejauh mana MSPO ini boleh diguna pakai di negara-negara luar, sebenarnya MSPO ini telah diperlakukan hampir di seluruh negara, tetapi memang kita tidak nafikan di negara Kesatuan Eropah, mereka ini memberi kempen anti sawit yang kita perangi sekarang ini, di mana mereka memang tidak adil mengenai sawit kita, dan kita akan tumpukan promosi kita dengan belanjawan yang kita terima pada tahun hadapan. Dan namun begitu, ramai rakan-rakan yang menanyakan mengenai penurunan bajet 27 juta ke 20 juta. Sebenarnya kita di peringkat kementerian akan melakukan lebih banyak promosi secara digital. We want to take the new approach daripada approach yang lama yang diguna pakai oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dengan itu kita dapat membantu kerajaan menjimatkan dana, dan dengan ini terbukti apabila kita dapat mengurangkan 7 juta ini dan boleh digunakan untuk rakyat untuk tujuan yang lain. Jadi seterusnya saya juga ingin menjawab mengenai otomasi, geran otomasi yang kita geran padanan otomasi 30 juta kita akan gunakan. Mohon laluan Yang Berhormat. Okey, saya bagi ruang kepada rakan saya. Dia memang bukan budak tetapi budak handsome. Saya tidak berniat untuk berdebat berkenaan isu budak-budak ke tidak, tetapi cuma saya nak tekankan dalam dewan ini, dalam dewan ini kita semua wakil rakyat. Tak pernah sekali saya terfikir untuk melabel Yang Berhormat Pasir Sabak Bukan wakil rakyat, bukan sama kualiti. Tak apalah, tak apa. Tolong Wabi Muar, silakan. Sekejap saja. Ya. Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri akan mencadangkan untuk kerajaan mengkaji semula keperluan untuk industri sawit dikenakan cukai durian runtuh? Kenapa ada double standards apabila industri sawit dikenakan cukai durian runtuh, tetapi pada hari ini industri getah khususnya syarikat-syarikat getah gergasi yang dapat profit yang sangat tinggi tidak dikenakan cukai durian runtuh? Adakah industri sawit tidak sepenting industri yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri sila. Okey, terima kasih rakan saya Yang Berhormat Muar. Memang saya dengar dengan teliti saranan daripada Yang Berhormat Muar mengenai mengapa industri di peringkat hiliran
yang khasnya kepada industri getah yang mendapat keuntungan berbilion-bilion. Tapi perlu diingatkan bahawa industri ini mereka sebenarnya tidak banyak menggunakan komponen daripada negara kita. Kebanyakan komponen itu iaitu digunakan diimport dari negara-negara luar. Dan kita boleh tengok untuk dengan izin to produce a glove is not 100% rubber from our Malaysian country. It's actually from other country that they import. And then the component untuk buat glove tu dia percentage dia sikit saja. Tapi namun begitu mereka ada CSR mereka di mana mereka telah menyumbang kepada tabung COVID kita. Kalau tidak silap saya beberapa juta. Itu nanti Kementerian Kewangan boleh sahkan. Jadi mereka ini ada memberi sumbangan. Bukan bermakna mereka tidak beri. Dan okey, cukai durian orang tanya runtuh cukai, kepada awak industri cakap sawit CSR. ini. What you talking about lah? Okey, I'm asking about. Tolonglah, tolong. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seminit. Seminit. Saya kata bukan teks. Tapi walaupun mereka tidak menyumbang kepada teks, mereka ada bagi CSR. Ini tak faham. Ini setakat nak Yang Berhormat, kenapa ni? Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Minta tolong. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seminit lagi. 30 saat. 30 saat. Okey, saya teruskan. CSR dengan windfall tax are different. Jawab tentang cukai. Boleh saya tanya tak? Yang Berhormat Shah Alam, don't think that as if you the only intelligent people. Your answer is stupid. You don't underestimate people. Please don't look down on other people. Sila duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat Shah Alam. Nanti dapat heart attack pula. Yang Berhormat Menteri. Tolonglah satu. Menteri tadi kata. Please don't think that. Tolong duduk semua. Yang Berhormat semua.